Dan usul saya beritahu bahawa walaupun saya pribadi tidak kemukakan, tapi ini hak tiap ahli parlimen kemukakan, terutama bila kita tahu bahawa ada apa orang kata fragility, keadaan yang agak tidak stable, kekuatan yang tidak jelas dan mantap di kalangan dalam Perikatan Nasional. Bukan saja hubungan mereka itu agak rapuh, hubungan kelompok itu berapuh, tidak ada struktur yang mantap. Dia ambil alih kuasa tanpa manifesto, tanpa dasar. Cuma pertimbangannya hak kuasa. Walaupun dia kata gunanya Melayu Islam. Kalau pun sekali benar untuk Melayu Islam, apa dia dasar dia? Apa dia dasar ekonominya? Apa dia tentang reformasi harus diadakan ataupun institusi pemerintahan? Apakah mengulangi sekadar kitar semula cara yang lama? Tapi dari segi pelaksanaan, walaupun saya akui ada yang positif umpamanya dalam menangani COVID-19, saya tak nafikan beberapa agak langkah yang agak menunjukkan ada kepedulian tentang masalah rakyat. Tetapi bila kita teliti apa yang dilakukan oleh Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan yang saya teliti, jelas lebih menjurus kepada permasalahan rakyat di bawah. Tetapi yang saya lihat secara objektif, walaupun ada rencana yang positif, tetapi sangat celaru. Tiap pengumuman itu tidak difikirkan secara teratur, tidak dibincangkan dengan lebih meluas dan teliti, dan lebih banyak kesibukannya itu hanya untuk memberikan ghanimah, habuan kepada, dan ini bagi saya tidak menasabah. Saya tahu dalam politik ini kadang-kadang kita perlu jaga dukungan dan penyokong-penyokong. Motion itu tidak, kalau dibahaskan dan diundi tentulah ada kesan ya. Tetapi sekarang ini motion itu kemungkinan besar tidak akan dibahaskan, dan pada peringkat ini Tan Sri Muhyiddin akan terus menjalankan tugas dia sebagai Perdana Menteri. Seorang syekh besar kata kepada saya, Anwar, anda harus bersyukur. Kenapa? COVID-19 itu menyelamatkan anda. Bukan Ada sebaliknya. Dia kata, syekh, sebab apa? Sebab kalau tidak anda mewarisi satu sistem politik yang gawat dan ekonomi yang susah, ratusan ribu akan dibuang kerja dan makan minum susah. Belum pernah. Mungkin paling akhir zaman Jepun. Zaman pemerintahan penjajahan Jepun saja, di mana kita hadapi orang terpaksa dibantu begini rupa ya, untuk dapat makanan yang cukup. Ya, 13 Mei sekejap sikit. Itu pun dia tidak sampai ke situ. Jadi bolehlah orang tafsir segala-galanya, tapi untuk kerajaan ialah, jadi kita kata, ada yang kata jangan politik. Dia duk rebut jawatan hari-hari, jawatan politik ni duk rebut kerajaan negeri hari-hari. Tapi bagi nasihat kepada kita, jangan cakap politik. Dan ada juga yang macam-macam di bawah, ya ni duk rebut di Melaka, di Perak, di Kedah. Ini apa dia? Jadi kalau politik tak ada masalah, bukan masalah isu politik. Yang tidak dikendaki ialah politik yang merosakkan, politik pengkhianatan, politik rasuah, politik yang rendah akal budi. Jadi bagi saya benar juga untuk kerajaan Perikatan Nasional ini ada ruang bernafas kerana COVID-19 semua beku, kempen tak ada, Parlimen pun dibeku sekali, walaupun yang lain dah dibuka ruangnya. Baiklah, bukan pemimpin sekarang ni memang, kalau pemimpin sekarang memang sangat memeningkan ya, dia berat tanggungjawabnya. Saya akui ada beberapa langkah yang baik untuk menyampaikan, menyalurkan bantuan makanan dan kelonggaran kepada yang di bawah. Tetapi saya bagi peringatan supaya tumpuan kita mesti ke situ. Jangan lakukan kesilapan untuk menjaga umpamanya kepentingan bank, seperti yang berlaku baru-baru ini, kontroversi ya.
Ini pemikiran Melayu yang korporat dan teknokrat ini, ya, yang kadang-kadang dia memihak kepada yang atas, dan yang bawah ini terus sengsara. Kalau tanya saya, pertamanya pakej rancangan itu harus lebih berkesan, lebih besar. Ya. Kita tak boleh bercakap soal defisit dalam keadaan sekarang, dalam keadaan gawat. Tapi jumlah itu pun jadi menjadi mainan politik, 250 bilion. Saya sudah tengok perinci 25. Menteri Kewangan sendiri sebut 2-3 bilion itu pemindahan peruntukan, reallocation. Jadi 22. Apa tak boleh sebut kata 22 bilion. Untuk rakyat 22. Ya. Yang lain guna wang EPF, guna wang Perkeso. Itu pun saya ada kebatan. Saya Menteri Kewangan agak lama juga dan saya cukup runsing bila wang Perkeso dan wang KWSP itu digunakan, kerana umumnya orang kategori miskin ini B40 dan M40 itu simpanan dia tu sedikit sangat, dapat bersara pun. Jadi kalau kita ambil yang itu, kita hanya menangguhkan sengsara dia kemudian. Itu yang sebab saya kritik program tersebut. Nah, baik, dari mana dana? Jadi kita harus, bagi saya, telus. Bila tanya Menteri Kewangan, dari ekosistem, sistem ekonomi. Tapi ekosistem dari mana kami? Ya. Jadi sebab itu sidang parlimen itu penting. Soalan ini dibangkitkan. Dan saya tidak fikir harus sistem politik demokratik harus memberikan ruang kepada soal jawab begini. Ini yang check and balance-nya. Jadi sekarang ini, sampai sekarang belum dinyatakan dari mana sumber ruang itu. Dan kalau tanya saya, apa yang kelainannya? Kelainannya saya nak pastikan supaya pertama jumlah dana kesihatan, itu juga keselamatan, dan juga soal makan minum dan kemiskinan ini, untuk menampung kehidupan mereka, itu harus ditambah dan penyalurannya harus berkesan. Tapi sekarang kita balik kepada sistem lama. Penyalurannya macam kata Port Dickson, untuk 1,000 orang itu dia bagi kepada pengurusi bersatu Port Dickson. Saya tahu sangatlah keupayaan dia dan jaringannya. Ya. Apa salah paling tidak bagi pejabat daerah dan digunakanlah semua masjid, surau dan temple, itu kan lebih baik. Tapi inilah keadaan dia, maknanya bila kerajaan itu dia anggap rapuh, dia tidak ada keyakinan. Jadi kerja dia pertama bagi habuan kepada pemimpin-pemimpin, terutama ahli parlimen. Kedua, pastikan jentera politik itu diperkuat. Yalah, ini Melayu ke mana, Islam ke mana lah. Kalau betul-betul segi Melayu, kita ambil Melayu yang wibawa, yang cekap, yang boleh menyelamatkan institusi Melayu itu. Kalau betul cakap soal Melayu. Tapi tentunya tidak. Kita bagi habuan supaya jaminan sokongan kita ada. Kalau cakap Islam, angkat orang yang layak memikul amanahnya. Dia amanahkan kepada yang layak. Ini tidak. Kita bagi kerana kita ada ketentuan. Jadi diam habis. Jadi yang tukang-tukang jerit dulu tentang kelayakan Islam dan apa semua itu semua terpadam hanya kerana tarikan kuasa. Baik, kalau tanya saya, apakah salah kalau ahli parlimen jadi pengurusi JLC? Tak salah. Kalau betul dia layak, dia ada kewibawaan, ada impressive credentials, silakan. Tapi takkan tiap orang ahli parlimen ada kelayakan untuk pegang semua jawatan ini. Tak kena. Ini masalah kita. Tapi saya rasa dia akan turun dan akan sampai juga kepada rakyat. Ya, ini corak pimpinan. Akhirnya bila dibagi peluang, beri dia mana, yang penting apa? Jaga dulu. Jadi kita ada berapa ramai profesional. Ya, bagi saya kalau ambil beberapa orang bukan Melayu pun tak salah. Tapi orang Melayu yang layak, yang profesional, yang mampu kendali dengan baik, yang ada track record bersih dan ada integriti, itu lebih baik. Kerana orang politik
Ini ada juga dia punya kelemahan. Apatah lagi kalau tidak ada. Dia sudah lihat kadang-kadang lihat kelayakannya. Kelayakan yang tipu sijil pun banyak lagi. Jadi menteri tipu sijil pun ada. Ni apa? Ya. Ingat dah tak boleh dah, lepas lagi.